Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan rezeki untuk bersama-sama pada pagi ini bagi menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang masih sudi untuk duduk mendengar sepatah dua patah perkataan berkenaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bincangkan pada pagi ini di dalam ulasan dan perbahasan terhadap sebuah kitab yang masyhur yang ditulis oleh seorang imam yang juga masyhur dan terkenal. Perbahasan mengenai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik perbahasan bagi orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi yang meninggal dunia pada tahun 93 Hijrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian menemui majlis-majlis ahli syurga, biriyadil jannah, taman-taman syurga, farta'u, maka hendaklah kalian singgah dan mengikuti majlis-majlis tersebut. Qalu wa ma riyadul jannah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu riyadil jannah? Apakah itu riyadul jannah, taman-taman syurga? Riyad jamak kepada raudhah. Apakah itu taman-taman syurga? Qala hilaqul zikri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, yang bermaksud majlis-majlis ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, perbahasan kita pada pagi ini dalam kesempatan yang ada, insya-Allah kita akan cuba menghuraikan secara ringkas sebuah isi kitab yang sangat penting bagi umat Islam, iaitu kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama hadis, seorang ulama fiqh, seorang ulama tafsir yang masyhur, yang terkenal, yang telah meninggal dunia pada tahun 751 Hijrah. Kitab itu diberi nama Al-Manarul Munif
fi sahihi wa dhaif. Al-Manarul Munif bermaksud menara yang tinggi di dalam membahaskan tentang hadis-hadis yang sahih dan yang dhaif. Diriwayatkan bahawa buku ini ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang meninggal pada tahun 751 Hijrah, 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Maka boleh dikatakan buku ini adalah buah tangan dan pusaka peninggalan ulama-ulama hadis di dalam memberikan penjelasan kepada umat Islam kaedah-kaedah mengenali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan yang palsu. Pada hari ini muncul pelbagai fitnah dan penipuan yang disandarkan kepada agama. Bahkan penipuan ke atas sosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlaku kepada umat Islam sejak awal kurun yang pertama dalam sejarah. Al-Syekh Dr. Mustafa As-Sibai, Al-Syekh Dr. Mustafa As-Sibai dalam perbahasan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam karyanya yang bertajuk As-Sunnah wa Makanatuha. As-Sunnah dan perbahasan kedudukannya dalam tasyri' al-Islami. Beliau menyebutkan bahawa permulaan hadis-hadis palsu dalam sejarah Islam bermula sejak tahun ke-40 Hijrah. Bahkan dalam kajian daripada ulama-ulama hadis dikatakan bermulanya era kemunculan hadis-hadis palsu sejak daripada 35 Hijrah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah, maknanya hadis-hadis palsu ni dah mula lama. Sejak daripada awal kurun pertama dalam sejarah Islam, bermula daripada tahun 35 atau 40 Hijrah. Iaitu bermulanya dengan kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan. Dan hadis-hadis palsu yang pertama kali direka oleh manusia ialah hadis-hadis berkenaan dengan fadilat dan kelebihan tokoh seseorang individu. Dan kaum yang pertama mereka dan mencipta hadis-hadis palsu ialah golongan Syiah. Golongan Syiah disebut oleh para ulama sebagai golongan yang pertama mencipta dan mereka hadis-hadis palsu. Ni pokok Syiah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, di dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disebut dengan sanad yang sahih, iaitu berkenaan pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap fitnah akhir zaman yang akan mengenai kita semua dan sedang berlaku kepada diri kita, iaitu fitnah daripada hadis Abi Hurairah. Qala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatu qadda'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas, akan datang kepada manusia sanawatun, tahun-tahun, qadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddiqu fiha al-kadhib, dan apabila datang zaman penipuan tersebut, orang-orang akan membenarkan para pendusta. Wa yukazzibu fiha as-sadiq, dan orang ramai akan mendustakan orang-orang yang berkata benar. Wa yu'tamanu fiha al-qa'in,
dan diberikan amanah kepada orang-orang yang khianat. Wa yuqawwanu fiha al-amin, dan diberikan tuduhan pengkhianat kepada orang-orang yang amanah. Hadis ini disebut kepada kita oleh Nabi SAW bagi menggambarkan keadaan fitnah, tunggang terbalik agama ini. Orang menipu, kita kata dia berkata benar. Orang yang berkata benar, kita berikan gelaran dan tuduhan dia menipu. Orang yang amanah dituduh sebagai pengkhianat. Orang yang pengkhianat diberi sebagai amanah. Dan keadaan lebih teruk pada waktu itu kerana wayantiqu fiha arwaibidah. Orang yang bercakap-cakap kepada khalayak ramai pada masa tersebut ialah golongan arwaibidah. Qila, ditanyakan kepada Nabi SAW, wama ruwaibidah, siapa golongan ruwaibidah ni? Qala as-safih, orang yang bodoh. Yatakallamu fi amril ammah, tetapi dia nak bercakap juga dalam urusan orang-orang ramai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dihuraikan oleh para ulama mengenai kemunculan as-saghir, orang-orang kerdil, orang-orang yang lekeh tetapi ingin masyhur dan terkenal kepada khalayak. Orang-orang yang ingin menampilkan dirinya sebagai berkebolehan dan dia bercakap dalam pelbagai perkara demi mencari populariti. Maka sebab itu para salaf sangat-sangat menjauhi syuhrah, kemasyhuran. Al-Imam Ahmad yang meninggal pada tahun 241 Hijrah, beliau apabila hari Jumaat akan mengambil jalan-jalan yang sulit. Beliau pada hari Jumaat akan menuju ke masjid melalui jalan-jalan orang-orang biasa yang akan menyebabkan dirinya tidak dikenal dan dikatakan itu adalah Abu Abdullah, itu adalah Imam Ahmad. Maka berkata Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang meninggal pada tahun 110 Hijrah, tidak akan berkumpul iman dan orang yang mencintai kemasyhuran dalam satu hati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, zaman hari ini penuh dengan berdusta, sehingga kan ada orang-orang yang sampai menyandarkan pendustaan itu kepada agama dengan mereka dan mencipta pelbagai hadis-hadis palsu. Maka pengarang Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, ketika ditanya kepada beliau, adakah boleh kita mengenal hadis-hadis palsu dengan hanya melihat kepada isi kandungan dan matannya sahaja? Ini kerana untuk mengenali kepalsuan dan kelemahan sesebuah hadis adalah kerja para ulama. Sebagaimana untuk mengenal penyakit dalam diri seseorang adalah kerja para tabib al-atibba, orang-orang yang disebut sebagai doktor-doktor. Tetapi orang awam tak ada cara ke? Orang awam tak ada kaedah ke nak kenal penyakit dalam diri seseorang? Satu panduan mudah, panduan asas. Maka perkara yang sama dikemukakan kepada Imam Ibn Al-Qayyim. Apakah tidak ada cara kita nak semak sesuatu hadis, adakah ia sahih ataupun tidak, dengan hanya membaca matan? Kerana diketahui pengajian hadis, ilmu yang melibatkan ilmu mustalah hadis atau ilmu mengkaji hadis, terdiri daripada ilmu riwayah dan dirayah.
Orang nak kaji sesuatu hadis, adakah ianya sahih, adakah ianya dhaif, adalah merupakan kerja sukar. Para ulama misalnya di dalam mengungkap kepalsuan sesebuah hadis, mereka mengambil masa yang lama, sebagaimana yang dikisahkan daripada Ismail bin Ayas, yang berkata ketika dia berada di Iraq, ada orang mendatanginya dan membacakan hadis di dalam masjid. Satu hari ada orang baca hadis dalam masjid. Maka Ismail bin Ayas al-Himsi, seorang ulama hadis daripada kota Hims di Syam, dia dengar ada orang baca hadis. Dia pun pergi tanya orang yang menyampaikan hadis, dari mana kamu mendengar hadis ini? Maka dikatakan kepada dia, hadis ini diambil daripada seorang tabi'in yang bernama Khalid bin Ma'dan. Maka ditanya oleh Ismail bin Ayas, dari mana kamu mendengar, atau bila kamu mendengar hadis ini daripada Khalid bin Ma'dan? Khalid bin Ma'dan seorang tabi'in masyhur, alim, saleh, dan dia ada riwayat memiliki karamah dan kemuliaan. Lalu tanya, dari mana kamu baca hadis ni? Kamu dengar hadis ni dari siapa? Dari Khalid bin Ma'dan. Okeylah, tabi'in. Tapi bila kamu jumpa dia? Maka dikatakan, aku bertemu Khalid bin Ma'dan pada tahun 107 Hijrah. Dalam riwayat yang lain dia kata, seorang yang lain pula kata, aku dengar hadis ni dari Khalid bin Ma'dan pada tahun 113 Hijrah. Lagi melampau. Lalu ditanya, betul? Betul. Maka ketahuilah, sesungguhnya Khalid bin Ma'dan meninggal dunia pada tahun 103 atau 104 Hijrah. Mana hang kata hang jumpa Khalid bin Ma'dan 107, kamu ambil hadis dari dia 3 tahun lepas dia mati. Ambil kat mana? Mimpi. Hak seorang lagi pula kata ambil hadis dari Khalid bin Ma'dan 113 Hijrah, lagi kelentong. Maknanya kamu ambil hadis daripada Khalid bin Ma'dan, dia meninggal 104, kau ni ambil 113. Maknanya 7 tahun, 9 tahun lepas kawan tu wafat. Lagi bohong. Maka untuk meneliti kesahihan hadis, kadang-kadang mereka melihat kepada ilmu tarikh. Ilmu tarikh, yang mana dengan melihat kepada ilmu tarikh, ilmu sejarah rijal, mereka akan mengetahui adakah berlaku pertemuan, perjumpaan seorang perawi hadis dengan gurunya. Betulkah dia ambil hadis dari gurunya sebagaimana yang didakwa? Selain daripada cara itu, para ulama hadis juga kadang-kadang terpaksa menyemak sanad. Mereka nak kena kaji sanad. Sebagaimana yang berlaku kepada Imam Yahya bin Ma'in, seorang ulama hadis yang masyhur, rakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Yahya bin Ma'in yang diriwayatkan meninggal pada tahun 238 Hijrah. Imam Yahya bin Ma'in satu-satunya imam hadis yang digeruni oleh ahli hadis yang lain. Ada seorang guru hadis datang mengajak. Dia menginap di satu rumah. Maka ramailah orang datang mengambil hadis dari dia. Dia pun duk baca kitab hadis. Lepas tu ada orang ketuk pintu. Tanya siapa? Ahmad bin Mansur. Bagi masuk. Dia sambung baca, buat tak heran. Ada orang ketuk pintu. Tanya siapa? Ahmad bin Hanbal. Bagi masuk, buat tak heran. Sambung baca. Ada orang ketuk pintu lagi. Siapa?
Zuhair bin Harb, Abu Qaisamah. Tak apa, bagi masuk. Sambung baca, buat tak heran. Sekali ada orang ketuk pintu. Siapa? Yahya bin Ma'in. Jatuh kitab. Kitab duk tengah pegang tu jatuh. Menggeletak lah. Menggeletak. Tok guru hak baca hadis tadi. Begitu takut ulama hadis yang lain kepada Yahya bin Ma'in. Kerana dia seorang pengkritik hadis. Ahli dalam ilmu rijal. Diriwayatkan Yahya bin Ma'in, beliau begitu gigih dalam mengambil hadis sehinggakan satu hadis dipelajari oleh beliau daripada 17 orang guru. Satu hadis yang sama, tapi dia dengar daripada 17 orang guru yang berbeza-beza. Maka ditanya kepada dia, Imam Yahya bin Ma'in, buat apa nak ambil hadis yang sama dari guru yang ramai? Maka jawab Yahya bin Ma'in, supaya aku boleh menilai siapakah di kalangan guru-guru ni yang berdusta. Supaya aku boleh menilai siapakah di kalangan guru-guru ini yang melakukan kesilapan dalam riwayat mereka. Maka Yahya bin Ma'in ni dahsyat. Sangat dahsyat. Amirul Mukminin fil hadis. Ketika dia meninggal dunia di Madinah, Bani Hashim, keturunan Nabi SAW, mengizinkan dia pakai katil yang digunakan untuk memandikan jenazah Rasulullah SAW sebagai penghargaan kepada usaha beliau menjaga kesahihan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi jenuhlah tuan-tuan, nak buat kerja yang dibuat oleh para ulama hadis, kita tak mampu. Maka sebab tu orang tanya kepada Imam Ibnul Qayyim, tak ada cara mudah ke? Tak ada ke cara mudah nak kenal hadis sahih, hadis palsu dengan hanya melihat kepada matan hadis, kepada tekstul, kepada teks hadis tanpa meneliti sanad. Sebab nak melihat sanad ni kerja para ulama, bukan kerja orang awam. Maka sebelum beliau wafat, kira-kira 3 tahun sebelum wafat Imam Ibnul Qayyim, beliau mengarang kitab Al-Manarul Munif. Kitab ni bagi menjelaskan kepada orang awam bagaimana hendak mengenal hadis sahih dan palsu dengan kaedah yang mudah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kepalsuan sesuatu hadis dapat diketahui melalui pelbagai cara. Antaranya yang disebutkan oleh para ulama apabila adanya pengakuan daripada pendusta hadis tersebut. Misalnya Nuh bin Abi Maryam, satu orang pendusta hadis. Nuh bin Abi Maryam ni tuan-tuan, dia pendusta hadis. Dikenali dengan nama Nuh Al-Jami', Nuh yang menghimpunkan segala-galanya kecuali kebenaran. Semua cerita dia ada, cerita benar je tak ada. Nuh bin Abi Maryam, dia ni, dia hidup pada zaman tabi'in. Ketika mana orang ramai sibuk dengan hadis, ketika mana orang ramai sibuk dengan fiqh, dengan riwayat sirah dan sebagainya, orang dah mula meninggalkan Al-Quran atau tak rajin nak main mengaji Quran. Maka dia pun mencipta hadis tentang kelebihan-kelebihan surah-surah dalam Al-Quran. Dia pergi reka. Ceritanya Nuh bin Abi Maryam ni, dia guru Quran. Dia guru Quran. Dia pergi mengajar Quran. Sepatutnya orang yang mengajar Quran hati dia bersih, tapi tidak Nuh bin Abi Maryam. Dia mengajar Quran, tiba-tiba pelajar dia berkurangan.
Bila pelajar berkurangan, kerana apa? Kerana ramai pelajar-pelajar lebih meminati fiqh Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, satu-satunya ulama mazhab yang berkesempatan hidup di zaman tabi'in, yang mengambil hadis daripada para tabi'in. Al-Imam Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijrah, ketika mana dia masyhur di negeri Iraq, menjadi rujukan para ulama, maka ramai orang pergi mengaji dengan dia, ambil fiqh daripada dia, sehingga kelas-kelas Quran berkurangan. Dan muncul ulama yang bernama Muhammad bin Ishaq, yang masyhur dengan maghazi, kisah-kisah riwayat-riwayat dari Nabi tentang peperangan, tentang kisah-kisah sirah Rasul dan sahabat. Orang pun minat pergi mengaji. Maka kelas Quran Nuh bin Abi Maryam pun tak ramai orang datang. Maka dia pun mencipta hadis-hadis palsu, fadilat-fadilat membaca Al-Quran, untuk menarik minat orang kembali membaca Al-Quran. Niat dia baik, tetapi caranya adalah salah dan berdosa. Nabi SAW telah mengingatkan para pendusta yang berdusta kepada baginda SAW. Qala man kazzaba alayya anni falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta kepada diriku atau di atas namaku, maka bersiap sedialah tempat duduknya daripada api neraka. Hadis ini mutawatir, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Sanadnya, matannya itu diriwayatkan secara mutawatir, makna dan lafaz. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, para ulama menyebut berdusta kepada Nabi SAW dosa besar. Bahkan Al-Imam Al-Juwaini menghukum orang yang berdusta dengan sengaja di atas nama Nabi sebagai kafir. Sebagai kafir. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, maka sebab itu, dalam membahaskan hadis-hadis yang direka, yang palsu, yang tidak sahih, disandarkan kepada Nabi SAW, menurut apa yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim, memiliki beberapa kaedah. Kaedah yang pertama, dengan melihat kepada matan hadis, kita dapat mengetahui ianya palsu berdasarkan isi kandungan hadis itu yang bercanggah dengan dasar-dasar Islam yang telah sepakat, yang telah sabit daripada Al-Quran dan hadis yang qat'i. Bila mana mai satu hadis kandungannya bercanggah dengan Al-Quran dan hadis yang lain yang telah disepakati kesahihannya oleh para ulama, maka hadis yang baru datang itu adalah bukti hadis yang palsu. Sebagai contoh berkenaan dengan hadis anak zina tidak akan masuk syurga. Ada satu hadis yang masyhur, hadis palsu, anak zina dan keturunan orang yang berzina, 7 keturunan tak boleh masuk syurga. Ada juga riwayat anak zina tak boleh jadi imam. Hadis-hadis ini adalah hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi. Walaupun niat, mungkin orang yang mereka hadis ini tujuan dia nak bagi orang tak berzina, nak bagi orang takut berzina, tetapi perbuatannya haram dan berdosa. Ia bercanggah dengan usul Islam, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dan bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih.
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, tak berdosa. Budak-budak beranak tak berdosa. Itu usul dalam agama ni. Tiba-tiba mai satu hadis kata anak zina tak boleh masuk syurga. Apa punya cerita ni? Maka hadis-hadis seperti ini kita melihat pada teks pun kita tahu mengarut palsu. Kemudian disebut lagi dalam kitab Al-Manarul Munif, bagaimana mengenal hadis-hadis palsu hanya dengan melihat kepada matan hadis, ialah hadis yang mengandungi ganjaran dan fadilat yang terlampau besar atau terlampau berat. Hadis-hadis yang mengandungi mujazafah, maknanya hadis yang ada ekstrim, kandungan yang ekstrim di dalamnya. Amalan sikit, pahala banyak. Dosa kecil, azabnya berat, gila-gila. Orang Arab panggil mujazafah, maknanya berlebih-lebihan. Konteks dia berlebih-lebihan. Contohnya hadis yang dibawa oleh Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang menyebut la ilaha illallah, Allah jadikan pada kalimah itu seekor burung yang ada 70,000 lidah. Yang ada pula 70,000 lidah tu duk sebut 70,000 bahasa yang beristighfar kepadanya. Amboi, melampau suruh kan. Jadi ini contoh-contoh hadis-hadis yang mengarut dan palsu, bila mana hadis tersebut adalah hadis-hadis yang mengandungi mujazafah ataupun kita panggil berlebih-lebihan, ekstrim kandungan dia. Contohnya lain, barang siapa yang berkata-kata ketika azan, bercakap ketika azan, akan dituang timah yang panas dalam telinga dia. Amboi, cakap ketika azan pun tak boleh. Hadis itu palsu. Ada hadis palsu, dia kata jangan cakap dalam ketika azan. Jangan cakap azan tu. Selagi cakap ketika azan, tuang timah yang panas dalam telinga. Tuan-tuan, bercakap ketika khutbah pun tak teruk macam tu. Bercakap ketika khutbah. Khutbah Jumaat tu, itu rukun tu dalam solat Jumaat. Hak tu pun cakap ketika khutbah, hukumnya adalah lara. Lara ni maknanya tak dapat pahala. Ini bercakap ketika azan kena tuang timah panas. Buat yang tuan-tuan duduk di kawasan kampung, banyak masjid, banyak pula azan, naya. Baru nak cakap azan satu, lagi nak cakap lagi azan pula, azan lagi. Tutup mulut. Sedangkan sabit dalam hadis, sahabat Nabi bercakap-cakap ketika azan. So ni hadis palsu, tak sahih. Tidak sahih. Begitu juga dalam membahaskan hadis-hadis ni, kita tengok amalan kecil, pahala banyak sungguh. Kadang-kadang pahala zikir, wirid, selawat, mengatasi jihad fi sabilillah. Patutlah orang tapi bebaskan Palestin, duk berzikir ya. Sedangkan amalan bercakap ketika azan, dosa dia besar sungguh. Sama macam bercakap pasal dunia dalam masjid. Dalam masjid kalau cakap pasal dunia, tidak diterima amalan 40 tahun. Ini lagi melampau. 40 tahun tak diterima amalan sebab cakap dalam masjid. Ini semua adalah contoh-contoh hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi secara dusta dan hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di antara contoh-contoh lain hadis-hadis yang palsu yang disebut oleh para ulama, antaranya Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Manarul Munif, ialah apabila hadis-hadis itu bersalahan dengan fakta. Apabila hadis itu bersalahan dengan fakta, dengan ijma', dengan logik akal, dengan kesihatan akal dan mengandungi perkara-perkara yang tidak waras.
Hadis itu bawa benda yang tak waras, menyalahi akal yang sihat, mengandungi pelajaran yang menyalahi fakta, dan hadis tersebut hadis yang diketahui bertujuan untuk membawa manfaat kepada golongan tertentu. Maka ini contoh hadis dusta secara nyata. Contohnya hadis, barang siapa yang memakan terung, maka dia tidak akan terkena penyakit. Nampak? Sah-sah yang reka hadis ni penjual terung. Tokek terung buat reka hadis ni. Dalam kitab Al-Manarul Munif, tuan-tuan boleh lihat, terung adalah ibu segala ubat. Terung ni adalah ibu segala ubat. Tuan-tuan nak sihat, makan terung banyak-banyak. Hadis palsu. Nampak sangat mengarut. Pasal apa mengarut? Yang pertama, terung ni tuan-tuan bukan makanan Nabi dekat tanah Arab. Bukan makanan Nabi dekat Mekah duk makan terung. Bukan makanan Nabi dekat Madinah duk makan terung. Kemudian dia kata terung ni ubat segala penyakit, menyalahi fakta daripada para doktor dan ahli perubatan. Kemudian tidak logik di akal. Islam turun nak ajak kita pasal terung. Tuan-tuan, maka hadis ni direka oleh peniaga-peniaga sayur. Peniaga sayur. Tuan-tuan akan jumpalah banyak, ada yang kata timun, ada yang kata itu, ada yang kata ini dan sebagainya. Sama juga dengan hadis-hadis berkenaan dengan jangan makan kepala ikan. Makan kepala ikan jadi bengak. Ini semua tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih. Jangan makan kepala ikan, nanti jadi tak cerdik. Habis tuan-tuan, orang Jepun duduk makan kepala ikan, cerdik lagi kita, pandai dari kita lagi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada juga hadis, hendaklah kamu makan kacang dal. Kacang dal akan menjadikan fikiran cergas dan hati bersih. Tuan-tuan, kacang dal ni geng-geng Bangladesh duk makan lah. Mereka cukup suka makan kacang dal. Saya duk berkawan dengan mereka duduk di Yaman, geng-geng Bangladesh, Somalia duk makan kacang dal. Cukup tension tuan-tuan. Pasal apa? Orang yang makan kacang dal ni, dia punya najis dia keras. Nanti dia punya toilet dia selalu sumbat. Selalu sumbat. Tak ada bergurau. Ini bergurau. Tapi nak sebut kata tuan-tuan, hadis-hadis sebegini adalah hadis yang palsu, yang direka oleh pendusta-pendusta hadis. Tidak sahih. Maka sebab itu kita katakan bahawa dalam Islam perkara-perkara seperti ini ditolak oleh para ulama, dan hanya dengan melihat kepada matan kita akan mengetahui, kata Imam Ibnul Qayyim, hadis tersebut adalah dusta kepada Nabi SAW. Dan dia sebut lagi beberapa ciri, antaranya hadis yang menyebut kelebihan binatang. Islam ni tuan-tuan bukan nak main ajak kita pasal binatang mana bagus, binatang mana tak bagus. Tidak ada. Tidak ada hadis yang sahih tentang kelebihan ayam. Ada orang kata ayam putih ni bagus. Ayam putih ni kalau belah berkat. Tidak ada hadis-hadis yang sahih tentang kelebihan ayam, kecuali satu hadis, iaitu menyebut tentang ayam itu berkokok pada waktu pagi kerana melihat malaikat. Hadis itu sahih. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang mendengar kokokkan ayam waktu pagi, kan ada hadis dalam Bukhari Muslim, siapa dengar bunyi ayam berkokok waktu pagi, berdoalah kepada Allah, minta rezeki, minta kurnia Allah. Karena waktu itu ayam berkokok kerana mendengar, melihat malaikat. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Itu saja sahih, hal lain tak sahih. Begitu juga tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menyebut tentang Khidir. Kalau ada orang main duk cerita kat kita ni, Nabi Khidir, si fulan jumpa Nabi Khidir, tak ada satu pun hadis sahih tentang Nabi Khidir.
Begitu juga kalau ada hadis sebut malaikat Israel. Malaikat Israel, dengar perkataan Israel saja, kita tahu hadis itu palsu. Kerana dalam Quran, dalam hadis, Nabi tak pernah sebut nama malaikat Israel, malaikat maut. Dalam Al-Quran, Allah panggil malaikat maut. Dalam hadis, Nabi sebut malaikatul maut, malaikat maut. Nama Israel ni datang daripada riwayat Israiliyat. Cerita kata pasal duk sebar dalam WhatsApp, malaikat Israel cabut nyawa dia sendiri antara syurga dan neraka. Ingat tak kisah tu? Ketika mana malaikat Israel cabut nyawa manusia, lepas tu cerita ni, dia duk borak dengan Allah. Allah tanya, wahai Israel, manusia semua dah mati belum? Dah, semua aku cabut nyawa dah. Yang tinggal siapa? Yang tinggal hang dengan aku lah. Kata Allah kata kepada Israel, wahai Israel, aku dah tetapkan sungguh makhluk akan mati, kamu pun makhluk. Oh ya kah? Kamu kena cabut nyawa kamu sendiri. Israel pun pergilah duduk di antara syurga dan neraka, dia cabut nyawa dia sendiri. Lalu bila dia cabut tu, dia rasa sakit. Dia kata, kalaulah aku tahu macam ni sakitnya, aku takkan cabut nyawa orang. Macam-macam lah. Kisah tu bohong. Nama Israel dia bohong lah. Pasal tak ada nama Israel dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Tak ada. Yang dipanggil oleh Nabi, oleh Allah, malaikatul maut, malaikat maut. So itu antara contoh-contoh kita lihat hadis-hadis palsu. Kalau kita menguasai kaedah ni, insya-Allah mudah. Kita tidak akan tertipu dan mudah ditipu oleh orang-orang yang berperwatakan agama. Pakai serban, balut-balut kemah-kemah. Pakai jubah, pubuh selendang tepi. Duk cakap pasal Quran, cakap pasal hadis, duk ceritalah itu ini. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu tak asal usul masjid ni? Masjid-masjid ni tuan-tuan, dia dulu sebelum dijadikan masjid, orang pergi buat masjid, dia datang daripada ayat hujan. Hujan apa? Bila Nabi SAW wafat, jenazah Nabi dimandikan, ayak daripada saki-baki jenazah Nabi itu, dia meresap naik ke langit. Dia pergi jadi hujan. Mana-mana hujan yang turun ke bumi daripada ayak mandian jenazah Nabi, jadilah masjid. Tu dia. Seorang pendusta berkata-kata, hadis ni palsu, mangkuk hayun. Tuan-tuan, pasal apa bohong? Memang bohong, tak sahih. Maka sebab itu para ulama mendatangkan satu kaedah untuk kita berhati-hati dalam mengambil ilmu, khususnya ilmu agama. Man takallam fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang bercakap bukan dalam bidangnya, ata bil ajaib, dia akan mendatangkan pelbagai benda-benda yang pelik-pelik. Maka sebab itu nak ambil ilmu ni, ambil dari sumber, dari tokoh-tokohnya. Disebut di dalam hadis daripada Nabi SAW, dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban, At-Tabarani dan Imam Ahmad, qala al-barakah ma'al akabirukum. Keberkatan itu bersama dengan kibar-kibar. Orang-orang yang kibar, ulama-ulama tua-tua yang kibar, yang besar-besar. Maknanya ambillah ilmu daripada ulama-ulama kibar, tokoh-tokoh yang layak diambil ilmu, bukan sebarangan orang. Ustaz pun tuan-tuan, dia bukan tahu semua benda. Ini kerana dalam ilmu tuan-tuan, dia terlalu besar. Mengaji agama di jamiah, di universiti 4 tahun degree 4 tahun, mana sempat nak belajar semua benda? Mana sempat nak mengaji semua benda? Bohong lah. Tak sempat tuan, tak sempat. 4 tahun cuma asas. Walaupun kalau ada orang yang betul-betul mutqin, betul-betul dia orang panggil apa?
Orang kata dalam bahasa Jerman, apa dia lah? Dia betul-betul fokus kan. Bahasa apa nak sebut tu saya tak ingat lah. Dulu ustaz duk sebut kat saya, mengaji ni kalau betul-betul jangan, orang Kedah kata hemoy lah, hemoy. Tak peduli apa, memang duk mengaji sungguh lah. Tak mandi, tak makan, tak minum, duk mengaji ya. Mungkin lah. Tapi tuan-tuan, biasanya orang mengaji, dia mengaji di jamiah 4 tahun, dia ada takhasus, pengkhususan. Kalau mengaji di Mesir, misalnya di Mesir 4 tahun kita ada takhasus, ada mengaji syariah Islamiah. Ada yang 4 tahun mengaji bidang Quran, hadis. Ada yang mengaji 4 tahun bidang tafsir. Ada yang mengaji 4 tahun bidang qiraat. Jadi kalau orang yang pergi mengaji di Al-Azhar bidang qiraat, bidang Quran, tuan-tuan nak tanya dia bacaan qiraat, itu memang bidang dia. Tuan-tuan nak tanya dia bacaan, cara nak baca cara qalun, cara nak baca cara warash, cara nak baca cara hafs, itu qiraat, itu bidang dia. Nak baca cara susi, cara duri, itu bidang dia. Tapi tuan-tuan nak pergi mengaji perkara yang berkait dengan hadis, tanya orang mengaji qiraat, itu bukan bidang dia. Tanya ustaz mengaji mana? Mesir. Ustaz mengaji mana? Yaman. Ustaz mengaji mana? Sudan. Ustaz mengaji mana? Mengaji Mekah, Madinah. Ustaz degree dalam bidang apa? Saya degree dalam bidang hadis. Bidang hadis. Kita bagi jadual mengajar hadis kat dia. Tetapi bagi dia mengajar bahasa Arab, mungkin itu bukan bidang dia. Tuan-tuan bagi dia mengajar subjek tafsir, mungkin itu bukan bidang dia. Tuan-tuan bagi dia mengajar fiqh, mungkin itu bukan bidang dia. Rujuk orang yang ahli dalam bidang dia. Jadi bila kita rujuk orang yang bukan ahli dalam bidangnya, tu yang main pelik-pelik cakap tu. Dia cakap benda pelik-pelik. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Islam ni dia ada disiplin. Tuan-tuan sakit gigi, pergi hospital, tiba-tiba tuan-tuan pergi bahagian jantung, jumpa pakar kardiologi bahagian jantung. Sakit jantung kat mana? Sakit jantung macam mana makcik? Macam mana rasa jantung? Jantung okey doktor, gigi sakit ni. Apa kata doktor? Ni gila ke apa? Kan? Sakit gigi jumpa doktor jantung. Sebab itu bukan bahagian dia. Tapi peliknya Malaysia ni, pelik orang Melayu ni, soalan fiqh rujuk ustaz mengaji qiraat. Soalan qiraat rujuk ustaz pergi mengaji hadis atau mengaji fiqh. Jadi dia terbalik, tungi terbalik. Lagi teruk di Malaysia ni kita ada golongan-golongan yang bercakap agama tanpa fakta. Apa dia bercakap agama tanpa fakta? 3 benda. Dia akan sebut dari rujukan 3 perkara. Tok guru kata. Ni kacau. Ni jam. Memang jam. Tak tahu nak buat apa. Bila kita tanya dia macam mana ustaz tahu benda ni? Ini tok guru cerita ni. Bila tok guru cerita, habis lah. Maknanya kalau dia jenis duk sebut tok guru kata ni tok guru dulu bagi tahu ni. Kalau hak jenis tu memang kacau lah. Tak boleh nak buat apa. Salamah. Ucap selamat jalan lah. Bagi salam belah. Sembang panjang pun kacau. Sebab apa tuan-tuan? Di antara punca hadis-hadis palsu tersebar kerana sifat ta'assub. Kata para ulama, di antara sebab hadis palsu tersebar dalam masyarakat Islam, sebab sikap ta'assub. Fanatik. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadis sahih, halaka mutanatti'un, celakalah, binasalah orang-orang yang ekstrim, gulu, melampau. Orang-orang yang melampau. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, para sahabat Nabi, kaedah yang dididik oleh Nabi, oleh Islam kepada kita, tidak fanatik walaupun pada guru yang kita sayang. Al-Imam Ibn Qayyim
yang meninggal pada tahun 751 Hijrah, murid kepada Imam Ibn Taymiyah. Dia cukup sayang guru dia. Dia cukup cinta guru dia. Guru dia meninggal pada tahun 728 Hijrah, Imam Ibn Taymiyah. Tetapi Imam Ibn Qayyim banyak pendapat-pendapat yang bercanggah dengan guru dia sendiri. Kerana Islam tidak mendidik sifat ta'assub. Begitu juga para sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan lihat bagaimana Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah Islam yang meninggal pada tahun 23 Hijrah. Seminit lagi tuan-tuan, seminit lagi. Sekejap lagi kita sarapan. Ni muka semua nak makan saya lah ni. Muka lepak nak makan saya lah. Sabar dah. Seminit lagi. Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijrah. Satu hari dia panggil Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat yang senior. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Qais, meninggal pada tahun 44 Hijrah. Maka datang Abu Musa Al-Asy'ari ke pintu rumah Umar, bagi salam 3 kali. Umar tak jawab, dia balik. Umar keluar daripada rumah. Tiba-tiba dia tak nampak Abu Musa Al-Asy'ari. Mana ni? Maka dia suruh pembantu dia pergi panggil Abu Musa Al-Asy'ari, bawa mai. Maka bila mana Abu Musa Al-Asy'ari dihadapkan kepada Umar kali kedua, maka Umar marah dia. Kenapa kamu tak tunggu depan rumah aku? Jawab Abu Musa Al-Asy'ari, aku dah bagi salam 3 kali, kamu tak jawab, aku balik ya. Kerana aku mendengar daripada Nabi bahawa Nabi SAW telah berpesan, berikan salam 3 kali, tidak dijawab, balik. Maka Umar dia cekak baju Abu Musa Al-Asy'ari. Dia kata, kalau kamu tak boleh bawa bukti atau saksi, aku akan sebat kamu di hadapan mimbar pada hari Jumaat. Aku nak sebat hang depan orang ramai. Nah, ya. Maka Abu Musa Al-Asy'ari pun pergi ke Masjid Nabawi. Maka dia menghadiri majlis orang Ansar. Dan di sana ada Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi yang senior. Ubay bin Ka'ab meninggal pada tahun 18 Hijrah. Seorang lelaki yang berkulit putih, rambut putih, janggut putih. Ubay bin Ka'ab. Maka Abu Musa Al-Asy'ari bagi salam. Lalu dia tanya, di kalangan kamu ni ada tak orang yang pernah dengar hadis Nabi, siapa yang datang ke rumah orang bagi salam 3 kali tak jawab, balik? Kata Ubay bin Ka'ab, ada, kami semua dengar. Kami semua dengar. Kenapa? Apa masalah? Kata Abu Musa Al-Asy'ari, dia pun cerita baliklah. Dia kata Umar panggil dia pergi rumah Umar. Bagi salam 3 kali, Umar tak jawab, dia balik ya. Tapi Umar mengamukkan dia. Sekarang Umar kata, kalau dia tak bawa saksi, Umar akan pukul dia. Kata Ubay bin Ka'ab, aku ni dah tua dia tak larat nak bangkit. Ni ada orang muda dalam majlis ni, suruh dia bangkit pergi jumpa Umar. Teman kamu jumpa Umar sebagai saksi. Maka bangkit Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang muda. Bangkit Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Bangkit Abu Sa'id Al-Khudri yang meninggal pada tahun 74 Hijrah. Bangkitlah Abu Sa'id Al-Khudri. Bangkit pergi ikut Abu Musa Al-Asy'ari. Dia pun ikut Abu Musa Al-Asy'ari jumpa Umar. Maka bila menghadap kepada Umar, kata Abu Musa Al-Asy'ari ni, aku bawa saksi. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, benar, aku mendengar dari Nabi SAW, Nabi bersabda, beri salam 3 kali, tak jawab, balik. Maka Umar dia cium kepala Abu Sa'id Al-Khudri dan dia minta maaf dekat
Abu Musa al-Asy'ari. Kata Umar, aku tidak menuduh kamu berdusta. Aku tak tuduh hang tipu. Tetapi hadis Nabi adalah agama dan mulia. Aku bimbang orang bermudah-mudahan menyandarkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Ni sahabat Nabi Umar pun begitu ketat dalam nak menerima hadis. Bukan mudah-mudah. Main kata tok guru sebut, ustaz kata, tok guru kata, bukan jaminan ianya benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita ada kaedah agama kita. Ni tiga jenis orang duk cakap. Satu, tok guru kata. Yang kedua, antara dakwaan palsu yang tersebar dalam masyarakat, mengarut dalam masyarakat, dia kata, alah, hadis dhaif je pun, bukan palsu. Macam mana nak jawab? Dhaif bukan palsu. Macam mana nak jawab ni? Tuan-tuan, pelik tuan-tuan. Malaysia ni memang pelik orang Melayu ni. Tapi penyakit ni ada di mana-mana. Penyakit pejuang pembela hadis-hadis dhaif. Bukan pembela hadis sahih, nak bela hadis dhaif. Bukan main bersungguh-sungguh nak bela hadis dhaif. Tuan-tuan, memanglah hadis palsu diambil daripada kalimah wada'. Maknanya hadis maudhu', hadis yang direka. Hadis yang direka, maudhu'. Hadis maudhu' ni masnu', hadis yang dicipta. Dan dia berbeza takrifan, definisi dengan hadis dhaif. Tetapi hadis palsu adalah ciri-ciri hadis dhaif. Dhaif ni maknanya hadis yang berpenyakit, lemah. Di antara hadis dhaif ada yang paling ringan hasan. Ada yang paling berat maudhu', palsu. Maka bila dikatakan hadis yang dhaif, maknanya dia tidak layak. Maknanya dia tidak cukup bukti. Maknanya dia tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Maka sebab itu nak riwayatkan hadis dhaif ni, kita tak boleh kata qala Nabi, qala Rasulullah, tak boleh. Kita kata ruwiya 'anil Nabi, diriwayatkan daripada Nabi. Diriwayatkan daripada Nabi, iaitu kita menyampaikan hadis itu dengan sirah, dengan bentuk, dengan uslub diceritakan. Uslub dalam ilmu hadis dipanggil uslub tamrid. Maknanya hadis itu kita riwayat menjelaskan pada orang ini belum tentu sahih, belum tentu sahih. Maka hadis dhaif ni tuan-tuan sebenarnya memang tak layak nak disandarkan kepada Nabi. Walaupun kita tak katalah dia hadis palsu secara total. Cuma tak dipakai. Tak dipakai dalam hukum, tak dipakai dalam i'tiqad, tak dipakai dalam akidah, tak pakai. Kita pakai dalam urusan melibatkan fadilat-fadilat dalam beramal sahaja. Motivasi. Boleh lah. Tapi tuan-tuan, punya teruk kita ni, ada orang dia nak bela hadis dhaif. Ya hadis sahih dia tak nak bela pula. Hadis sahih dia tak nak bela pula. Ada hadis sahih. Ada hadis sahih. Nabi SAW diriwayatkan angkat takbiratul ihram. Nabi angkat takbiratul ihram dalam riwayat pakai telinga. Dalam riwayat pakai bau. Semua sahih. Tiba-tiba dia kata, ni tuan-tuan, nak tahu ciri-ciri Wahabi. Ciri-ciri Wahabi, dia angkat takbir rendah. Tapi letak tangan tinggi. Itu dia. Dia angkat takbir rendah. Allahu Akbar. Ni, takbir rendah. Dia kata takbir Batman dia kata. Takbir Batman. Angkat takbir rendah. Allahu Akbar. Ni Wahabi.
Wahabi. Tuan-tuan, ada hadis sahih Nabi angkat takbir pakai bau. Depa tak nak bela hadis sahih, tak nak bela. Depa nak bela hadis dhaif. Pasal apa? Sifat fanatik, ta'assub. Itu masalah, ta'assub dan fanatik. Kalau kita betul-betul nak kebenaran untuk Islam, para ulama dah sebut pada hadis yang sahih terdapat kesibukan dari hadis yang sakim, yang berpenyakit. Hadis sahih saja nak amal pun tak mampu, tuan. Duk gatai nak ambil hak dhaif juga. Sama macam zikir. Kita kata ni zikir tak sahih ni. Allah ustaz ni nak zikir tak sahih. Sikit-sikit sahih. Dhaif pun hadis juga. Sudah. Baik kata palsu pun hadis juga, hadis palsu. Ini masalah orang. Satu, isu pasal fanatik, tok guru kata. Dua, pasal hadis dhaif pun hadis juga. Mereka bezakan hadis dhaif dengan hadis sahih, dengan hadis palsu. Sedangkan kita sebut bila mana kata ia dhaif, ia tidak layak disandar kepada Nabi. Walaupun diamal dalam kategori yang terhad. Dan yang ketiga, musibah yang paling besar mengenai umat Islam dalam masalah hadis, orang-orang menakalkan sesuatu secara dusta dan palsu. Dia baca satu hadis, dia kata hadis ni dalam Bukhari. Kita semak dalam Bukhari, tak ada. Ya, tak ada. Dia kata hadis ni dalam Muslim, semak dalam Muslim, tak ada. Ini orang yang menisbahkan sesuatu secara palsu. Ini penyakit, penyakit. Bila tanya dia, ni dari mana jumpa? Dalam kitab. Saya dulu ada satu ustaz dari Perlis pernah ajak saya. Dia kata apa? Nak kat kuku ni, dia kata kena kerat selang-seli. Mula jari ni, betul lompat pi jari ni, lompat pi jari ni, patah balik pula, selang-seli. Dia kata ada hadis berkat. Siapa buat benda ni? Hadis tu palsu. Bila tanya dari mana dapat ni? Dari kitab tutuk guru dulu-dulu. Sudah. Banyak lagi lah amalan-amalan yang orang kita dia sukalah buat benda-benda ni. Itu belum main semayang sunat. Sunat hadiah. Sunat kafaratul bauli, sunat kafarah dari ayat kencing. Apa lagi? Sunat sedekah, hadiah pada orang mati. Sunat sedekah pada mayat. Apa lagi? Banyaklah hajat-hajat. Saya cadang lepas ni kita buat sunat peperiksaan. Nak semayang, buat semayang sunat. Sunat pencin. Nak pencin, semayang sunat. Apa lagi? Nak pihak raya, sunat pihak raya. Banyaklah sunat. Dia reka tu cukup pandai. Dan ini masalah orang Melayu, dia suka tambah ajinomoto. Dia cukup suka tambah ajinomoto. Benda yang tak betul dia tokok-tokok tambah. Macam contoh cerita almarhum Tuan Guru Harundin. Siapa tak kenal? Tuan Guru Harundin, tokoh di Perlis. Almarhum Tuan Guru Harundin, tanyalah budak-budak hak mengaji agama ni, semua pernah dengar. Tok Guru Harundin pindah jin naik bah. Tok Guru Harundin pindah jin naik bah. Dulu masa nak buat UiTM Arau, UiTM Perlis, masa nak buat UiTM kat Perlis, tak boleh buat, jin banyak. Tok Guru Harundin pun bawa bah, pubuh jin naik bah. Bagi jin naik bah, tak tahulah bayar tiket tak bayar tiket, wallahu alam. Naik bah, lepas tu bah tu pun pilih hantar jin tu pergi tempat lain. Tak tahulah dia hantar ke mana, hantar padang katong ke, hantar padang melangit ke, wallahu alam. Dia naik bah pergi. Ini cerita, orang cerita pasal Tok Guru Harundin. Sampai kan kawan tu, Tok Guru ni, Tok Guru Harundin ni, Ustaz Harundin ni, dia terpaksa buat penjelasan sebelum almarhum meninggal dunia. Alhamdulillah dia sempat buat. Tuan-tuan boleh cari dalam YouTube, ada video dia. Tok Guru Harundin dia buat penjelasan. Dia kata, saya tak pernah pindahkan jin naik bah. Ini kerja bodoh.
Nampak tak? Dia pun tak mengaku, tuan. Ini kerja bodoh. Orang duk cerita pasal dia. Dia tak mengaku, dia tak terlibat. So tuan-tuan bayangkan satu orang duk cerita satu Malaysia, dia pindah jin naik bas. Tiba-tiba dia sendiri pun tak tahu. Dia sendiri pun tak mengaku, tak pernah terlibat benda tu. Mana kata orang berdusta atas nama dia. So tuan-tuan bayanglah orang berdusta atas nama Nabi macam mana? Lagi dahsyat. Lagi dahsyat orang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan peliklah. Orang duk cerita benda berlebih-lebihan, melampau-lampau. Tokoh tambah. Orang Melayu cukup suka. Sebab itulah tuan-tuan banyak cerita-cerita wali. Tok Guru tu hebat wali. Dia boleh ada dalam satu masa 7 tempat. Dia ada ilmu kage bunshin. Ni orang muda tahulah datang apa kage bunshin. Dia boleh duplicate diri dia banyak orang. Dia boleh ada dekat Kelantan, dia boleh pergi makan kenduri, dia boleh pergi Mekah dalam satu masa. Ini kalau orang Melayu kata hantu raya, dia membelah. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, hati-hati dengan masalah-masalah sumber keaslian dalam agama. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.